ولا الضالين آمين. Okay, apa khabar semua? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. 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 Okay, saya harapkan kamu sihat semua. InsyaAllah. Okay. Pagi ni dah sarapan belum? Dah sarapan dah? Belum lagi? Belum. Okey. Okey, kalau ada yang belum ke, sediakan air. Sediakan air kamu kat tepi tu supaya mudah kamu nak minum. Macam Ustaz sediakan air kat sebelah Ustaz. Nanti kalau Ustaz dah habis, Ustaz minum dulu. Okey. Okey, nak makan jangan makan yang berat-berat. Nanti terganggu kawan-kawan kamu. Dan kalau nak tengah makan pun jangan tunjuk ke kawan-kawan. Takut kawan kamu sedap pula tengok kamu makan. Okey? Tak apa. Boleh makan ringan-ringan, contohnya biskut ke apa ke, itu boleh lagi. Dan sediakan air, paling penting sediakan air. Okey, seperti mana kamu tahu sekarang ni tempoh sekarang ni tempoh yang di mana murid-murid semua boleh keluar daripada rumah. Maksudnya pergi jalan-jalan boleh, macam nak pergi taman ke boleh. Tapi apa yang kamu kena jaga adalah kamu kena jaga kesihatan kamu. Kamu kena pakai pelitup mulut. Kamu kena pakai pelitup mulut, kan? Dah pakai. Pergi taman tak pakai mask pun. Kalau berlari, kalau berjoging, tak payah pakai. Tapi macam kalau jalan-jalan ke, kan? Kalau macam tak buat apa-apa saja jalan-jalan ataupun pergi tak berlari, tak berjogging, tak naik basikal ke, itu tak apa. Itu tak payah pakai mask. Sebab kalau pakai mask nanti akan mengganggu nafasan. Jadi macam keluar jalan-jalan lah. Kalau jalan-jalan kena pakai. Lepas tu setiap kali pastikan jaga jarak. Dan yang paling penting sekali kena pakai hand sanitizer. Contohnya kamu pergi pegang pintu ke, pegang tombol, pegang besi pejalan kaki tu kan. Ada kat sama-sama kat tembok-tembok ke kamu pegang. Pastikan kamu kena bawa sanitizer untuk kamu basuh tangan kamu. Itu paling penting sekali. Okay, jaga kesihatan. Okay. Dan bila kamu balik daripada berkeluar, contohnya kamu pergi ikut mak kamu pergi pasar ke apa kan. Bila kamu balik aja, kamu tak boleh pakai baju tu lagi dekat rumah. Maksudnya baju tadi keluar pakai baju macam Ustaz pakai ni, contoh baju ni kan. Kamu balik rumah, kamu masih lagi pakai baju tu. Tak boleh. Kamu kena balik daripada rumah, kamu keluar daripada rumah tu kan, kamu pergi taman ke apa, kamu balik daripada rumah, terus buka baju, buka sesuatu, basuh, mandi. Dan kamu kena mandi. Sebab apa? Sebab pentingnya untuk kamu, kita tak tahu badan kita kena apa. Sebab COVID-19 ni boleh berjangkit dengan udara. Udara. Kita tak nampak dia terbang, kita tak nampak. Dia terbang sebab angin tiup kan. Kita keluar jalan, lepas tu dia hinggap kat badan kita. Lepas tu kita balik pada rumah, kita tak tukar baju. Kita tak mandi. Tak boleh. Kita mandi, kita balik rumah, keluar, buka baju tu, basuh dan kita barulah kita mandi. Okey? Dan pakai baju lain. So kalau kita keluar daripada rumah. Sebab kita takut baju yang kita pakai tu ada virus. Kita tak tahu. Sebab kita tak nampak pun. Virus tu kecil sangat. Lalu kecil sampai kita pun tak nampak. Okey, Alhamdulillah semua sihat ya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung balik apa yang kita dah belajar pada 2 ke 3 minggu lepas. Kita dah lama tak belajar sebab waktu minggu lepas kita cuti sekolah seminggu. Minggu sebelumnya kita permainan sukan. Ingat tak sukan apa yang diterangkan ketika hari Rabu 2 minggu lepas? Sukan apa? Sukan badminton. Badminton, betul, bagus. Badminton. Sebelum tu, lepas sukan badminton tu hari Rabunya, sebelum hari Rabu tu barulah kita belajar yang kesihatan yang kita buat tu. Sukan badminton kan.
Minggu depan aku tak tahulah sukan apa pula. Saya rasa mungkin bola sepak kot. Saya rasa lah. Tak tahulah siapa yang bentang, tapi tengoklah apa yang sukan yang kamu, agak-agak kamu sukan apa yang kamu berminat? Sukan basikal dah, badminton pun dah. Sukan apa yang kamu rasa nak dibentangkan ketika hari Rabu nanti? Sukan apa? Kalau suka saya badminton. Badminton. Okey, badminton dah selesai dah. Badminton dah terangkan pada 2 minggu lepas badminton. Ada sukan lain? Bola sepak ke? Ada siapa yang tahu lagi? Bola jaring ke perempuan? Bola sepak. Pingpong. Pingpong. Oh, bagus juga pingpong. Oh, bagus. Menarik. Menarik. Pingpong je. Cantik. Ada lagi? Sukan apa yang nak dibentang? Ustaz tak bentang lagi sebab minggu lepas yang bentangkan Ustazah Syawani, Ustazah apa lagi, Ustazah Abira kan, dengan Ustazah Syikin, Ustaz. Waktu badminton minggu lepas, 2 minggu lepas badminton. Sebelum pada tu basikal, Ustaz Hidayat seorang je yang bentangkan mengenai basikal. Okay, kalau ada yang cakap yang kalau dibagi peluang mungkin badminton dah, pingpong bagus. Pingpong itu yang menarik, saya suka. Ada lagi sukan lain yang nak bentang? Bola sepak. Ada lagi? Galah panjang. Bola keranjang. Bola keranjang Cina. Bola keranjang ni boleh juga bola keranjang. Bola jaring untuk perempuan? Tak tahu. Bola jaring. Okey, tak apa. Saya rasa tengok nanti apa sukan yang kita bentangkan. Tapi Bola basket. peralatan sukan. Apalah, kita tengok nanti apa yang dibentangkan oleh cikgu ustazah pada minggu depan. Minggu depan saya rasa minggu depan akan pembentangan sukan. Sebelum ni badminton dah, basikal pun dah. Kita tak tahu apa sukan yang akan dibentangkan. Kita tunggu esok. Okey, kita sambung balik apa yang kita dah belajar. Lompat tali. Lompat pagar. Ini sukan lompat tali tak ada. Lompat pagar ada. Lari berpagar. Berpagar tu dia lari laju kan. Lari laju tapi dia letak pagar dekat depan. Pagar. So dia lari, bila dia lari tu, dia lari dia lompat. Dia lari lompat sampailah garisan penamat. Lari pagar. Okey. Kita akan buka buku teks Ustaz. Kamu tengok, kamu keluarkan buku tulis yang kesihatan. Kalau tak ada buku tulis kesihatan, boleh keluarkan kertas. Okey. Nanti Ustaz akan tunjukkan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi badminton tu saya belum artis. Ya? Itu apa? Saya tak ada. Saya tak ada buku exercise macam tu. Oh tak ada, ini Ustaz punya je. Ini Ustaz punya, Ustaz seorang je ada. Okey, yang itu sambung. Ini yang kita belajar itu. Okey, kita sambung balik. Okey, sebelum tu kita ingatkan balik apa yang kita dah belajar. Alright. Okey, yang ni. Okey, ini kita dah buat dah dulu. Sebelum ni kita belajar gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ni adalah penting kita menjaga kesihatan badan kita. Semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Kita kena tahu cara-cara duduk yang betul. Cara duduk yang betul kita dah belajar dah sebelum ni. Kena dapatkan belakangan. Ini cara betul, yang ini cara salah duduk. Cara berdiri pun sama. Berdiri tegak. Ini berdiri yang salah. Cara tidur pun sama, cara tidur yang betul. Ini cara tidur yang salah. Cara mengangkat barang pun sama.
Ya. Assalamualaikum. Saya tak Dia dengar. bertugas tak? Tengah mengajar dalam kelas. Alright. Okay. Assalamualaikum. Okay, saya minta maaf. Kawan Ustaz Diego. Okay. Yang ni cara mengangkat barang pun kita dah buat dah. Cara mengangkat barang kita kena tunduk bawah. Sebab apa kita kena tunduk bawah? Sebab kita nak jaga belakang badan kita. Dan ini cara angkat barang yang salah. Sebab apa salah? Sebab bila kita angkat macam ni, kita akan merosakkan pinggang di belakang badan kita. Bahaya. Tak boleh. Okey. Postur ni apa maksud postur? Postur ni bentuk badan, bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Rehat, berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Tidur, melelapkan mata dan merehatkan badan. Galakkan murid mengaplikasikan postur yang betul dalam kehidupan seharian. Kita kena amalkan. Kalau kita duduk sekarang, pastikan kita duduk dengan keadaan yang betul. Rapat ke belakang dan tegak. Okey, postur ni penting. Okey, kenapa kita kena jaga postur yang baik? Inilah dia. Sebab apa kita kena jaga? Sebab ni. Bila kita menjaga postur dengan baik, pertama kita mendapat tumbesaran sempurna. Kita membesar, badan kita membesar menjadi sempurna. Maksudnya tinggi kita, dada kita, bahagian bahu kita akan menjadi sempurna. Okey. Kepentingan menjaga postur ini juga akan mengelakkan kita daripada kecederaan. Contohnya macam kita angkat barang tadi. Kalau kita angkat barang tadi dengan cara macam ni, kita akan merosakkan badan kita dan kita akan mengalami kecederaan. Itu bila kita menjaga postur, kita akan mengelakkan daripada kecederaan. Yang ketiga, badan lebih sihat. Bila kita menjaga postur, badan kita akan lebih sihat. Dan yang terakhir, hidup lebih cergas. Kita boleh berjogging, kita boleh bersukan, kita boleh naik basikal. Contohnya ni orang yang hidup lebih cergas lah. Okey, Alhamdulillah. Hari ni kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu kepentingan rehat dan tidur. Kepentingan rehat dan tidur. Kenapa pentingnya rehat dan tidur ni? Kenapa pentingnya? Kenapa kita kena tidur waktu malam? Kenapa kita tak boleh tidur waktu siang? Kenapa? Tidur tu buat kita. Ya, betul. Sebab itu pentingnya. Kita waktu malam lah waktu kita tidur untuk rehat. Kenapa pentingnya? Sebab apa? Kita akan belajar nanti. Kita akan ada 4 poin dekat sini. Yang pertama sekali, Ustaz secara ringkas, cerita secara ringkas. Pertama sekali, bila kita menjaga kepentingan rehat dan tidur, pertama kita dapat melancarkan proses perut kita. Faham tak? Siapa yang bangun pagi, bangun-bangun je, dia terus nak pergi tandas, nak pergi buang air besar. Siapa yang buat macam tu, bagus. Sebab apa? Sebab waktu tidur, perut kita sedang bekerja, memproses makanan yang kita makan. Dan bila kita bangun daripada tidur pada subuh, pagi kan, kita akan rasa nak pergi tandas untuk buang air besar. Sebab proses penghadaman tu sedang diproseskan dan kita akan pergi terus. Kita akan secara automatik akan pergi ke tandas untuk buang air besar. Okey. Yang tu yang pertama. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Badan-badan kita ni ada sel, ada urat, ada minda kita. Dia akan membaiki kita punya urat kita yang rosak. Kalau kita tak tidur langsung, kita akan rosakkan badan kita. Okey. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Siapa yang tak tidur langsung malam tadi, contohnya buat perkara-perkara yang tak baik, contohnya main game, sampai tak tidur, pagi ni nak pergi masuk sekolah, masuk kelas, memang tak akan cergas, memang tak akan segar. Sebab apa? Mengantuk, tak tidur malam tadi. Itu bahaya. Okey. Dan yang terakhir, dapat merehatkan fizikal dan mental. Dapat merehatkan fizikal dan hari ini hari abang saya, nama Musyu. Hari ni hari jadi abang saya. Okey.
Seterusnya, okey. Yang terakhir dapat merehatkan fizikal dan mental. Bila kita rehat, bila kita tidur, kita dapat rehatkan badan kita. Ustaz pun tidur juga malam tadi. Tak ada siapa-siapa yang boleh cergas pagi ni sebab tak tidur. Bahaya. Okey. Pentingnya rehat dan tidur. Okey, keluarkan buku tulis. Kita akan buat muka surat baru, iaitu kita akan buat kepentingan rehat dan tidur. Okey. Keluarkan buku tulis kesihatan. Kita buat tajuk baru, kepentingan rehat dan tidur. Okey, dah keluarkan buku tulis. Okey, perkara pertama sekali, bila kita keluarkan buku tulis, apa yang kita kena buat? Kita kena tulis hari dan tarikh. Hari dan tarikh. Paling penting sekali. Keluar buku, yang perkara pertama kita kena buat hari dan tarikh. Okey? Kita kosong ni dah. Okey. Okey, tak apa. Kalau dah cari tak ada, tak apa. Kita keluarkan kertas kosong. Ishraf, kalau tak ada buku tak apa. Boleh keluarkan kertas kosong. Kertas kosong ada tak, Ishraf? Okay. Keluar kertas kosong dan pensil. Yang tak ada buku, boleh keluarkan kertas kosong dan pensil. Kena ada lah, sebab kamu duduk kat rumah. Kamu kena ada buku kosong. Tak kisahlah buku tu buku apa. Tapi buku kosong, okay? Alright. Tak ada kertas kosong. Kertas, tanya abang kamu. Boleh tanya abang, boleh tanya mak, boleh tanya ayah. Dia tanya Ishraf, tanya ayah, tanya mak, nak kertas kosong. Ataupun tanya abang terus. Okay? Nak kertas kosong. Alright. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Okay, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena tulis tarikh, hari dan tarikh. Okay. Hari ni hari apa? Ini hari Rabu. Rabu. Nampak ke? Kecil sangat. Okay, saya akan besarkan. Okay, nampak? Hari Rabu kat situ ke? Salah kan? Hari Rabu kan kat situ, hari Rabu kat sini. Betul lah. Hari kan bukan hari Rabu tu. Betul. Saya minta maaf. Hari Rabu kalau Jawi daripada belah kanan. Tapi kalau bahasa Melayu kita daripada kiri. Okey. Saya bahasa Jawi. Sama kita kesihatan kita belajar dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ejaan Rumi tau. Boleh buat ejaan Rumi, jangan buat ejaan Jawi sebab kita bukan belajar tapi tak ada masalah, boleh. Cuma kamu akan keliru di bahagian apa yang Ustaz tulis. Sebab Ustaz tulis dalam ejaan bahasa Melayu Rumi, kamu kena ikut Ustaz. Okay, dan bahagian yang ke tengah-tengah tu adalah kesihatan. Okey, dan yang belah kanan sekali, belah kanan adalah tarikh. Hari ni berapa bulan? 5 tarikh dah. 22 bulan 9 20 dan 21. Dan gariskan. Gunakan pembaris.
Okay, dah? Siap dah? Belum. Dah. Okay. Hari Rabu dah? Okay, tarik. Dah. Okay. Siap. Okay, Amna nak kita tandas? Boleh, silakan. Okey, tajuknya adalah kepentingan rehat dan tidur. Kepentingan rehat dan tidur. Ishraf. Ishraf kena cari Ustaz Ishraf. Kalau tak ada kertas, boleh tengok buku-buku yang buku-buku lama. Cari buku-buku lama. Buku-buku lama. Tak payah kosong sangat pun. Buku-buku lama. Buku-buku lama boleh. Ataupun kalau tak jumpa buku, kalau buku lama tu jumpa, ambil kertas ni sahaja. Alright? Boleh Ishraf? Alright. Okey, tajuk dia kepentingan rehat dan tidur. Kepentingan rehat dan tidur. Ini tajuk kita belajar. Kepentingan rehat dan tidur. Gariskan, ini tajuk kita. Kepentingan rehat dan tidur. Dah. Okey, bagus Muslim. Ustaz dah jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Bagus Ishraf. Alhamdulillah. Kepentingan rehat dan tidur. Yang pertama, nombor 1. Okay. Melancarkan proses penghadaman. Melancarkan proses penghadaman. Melancarkan proses penghadaman. Okay. Ingat je, proses penghadaman. Proses penghadaman ni adalah berkaitan dengan usus. Okay. Proses penghadaman ni adalah melibatkan usus dan perut. Usus dan perut. Okay. Okay, bawah tu nanti kita akan lukis. Perut orang. Okey, siapa tahu usus? Usus kat mana? Usus dekat mana usus? Siapa tahu? Usus ni. Ya, betul. Usus ni kita tak nampak.
Usus ni kita tak nampak. Kalau kita buka baju, kita tengok badan kita tak nampak usus. Memang kita tak nampak usus. Sebab usus ni bukan dekat luar. Dia bukan yang kita boleh nampak, ada usus lah. Tak. Usus ni, kita nak tengok usus kat mana? Kat dalam perut. Dalam perut kita tu, ada usus. Okey, usus ni, dia bentuk dia macam tali tau. Kalau kamu tengok, kalau Ustaz boleh operate orang lah. Usus dalam perut kita ni bentuk dia macam tali. Tali yang berbelit-belit. Tali yang berbelit-belit. Tali itulah dia macam pipe. Kamu tahu tak pipe? Kamu tahu pipe? Tali pipe. Kamu tahu? Saya tahu. Okey, tali pipe ni kan bila kita getah pipe. Tahu tak? Getah pipe. Getah pipe ni kamu tahu tak fungsi dia apa? Getah pipe. Tahu tak fungsi dia apa? Kamu ada pipe, kamu ada pilih pipe, getah pipe. Fungsi dia apa? Fungsi dia, getah pipe tu, bila kamu cocok dekat pipe, kamu buka air akan keluar di hujung batang pipe. Dan kamu boleh alirkan, kamu boleh gunakan hujung batang pipe tu, kamu boleh gerakkan batang pipe tu untuk kamu basuh dekat bilik air lah. Kamu boleh basuh, kamu boleh halarkan di bahagian dinding, kamu boleh halar di bahagian tandas, kamu boleh halarkan di bahagian anggota badan kamu. Kan? Macam tu. Usus bentuk dia macam tu. Tapi dia bukanlah halarkan kepada badan orang, tak. Usus ni halanya adalah di bahagian punggung kita. Maksudnya, bila kita makan, makanan tu akan dikunyah oleh mulut kita kan. Contohnya kita makan buah-buahan. Ustaz cakap mungkin kita makan makanan yang sihat, contohnya buah-buahan. Contohnya kita makan apple. Okey. Kita makan apple, bila kita makan apple, kan. Kita makan apple, gigi kita menggigit dan kemudian apple tu berjalan-jalan dekat mulut kita sehingga pergi ke tekak. Kan? Bila dia jalan ke tekak, kita kena kunyah lah. Kita jangan telan apple tu. Kalau kita telan apple tu, tercekik mulut kita. Jadi caranya adalah kita makan apple buah tu, kunyah betul-betul, gigit betul-betul sampai apple tu lembut dan baru boleh telan kan. Kita makan sampai buah tu boleh lembut dan boleh masuk ke tekak kita. Jangan makan terus telan apple tu. Ustaz pun tak boleh. Okey. Bila makan dah berkunyah, betul perut apple tu tadi akan berjalan dekat leher kita. Dia akan jalan dekat leher. Bila jalan kat leher kita, dia akan masuk ke dalam dada kita, dia akan lalu kat dada kita dan kemudian dia akan lalu ke bahagian perut. Bila dia lalu bahagian perut tu, perut adalah perjalanan yang paling susah. Sebab apa? Dalam perjalanan perut tu, nak sampai ke proses kita nak pergi tandas tu, dia akan melalui usus. Usus ni, Ustaz cakap tadi, usus ni bentuk dia macam tali dan di dalamnya mengalirlah apple tu tadi. Macam batang pipe tadi, dia mengalirlah apple tadi. Yang batang pipe tadi kan, Ustaz tunjuk batang pipe tadi kan. Okay, macam tu. Dia mengalir dalam tu dan dia akan berjalan kat perut kita ni. Jalan. Lepas tu barulah dia proses dan akhirnya keluar di punggung kita dan kita akan keluar. Macam mana cara ni? Bila cara ni kita kena buang air besar lah. Ataupun bahasa mudah kita belajar semalam kan. Air besar ni apa maksud dia? Kita belajar fiqh malam. Air besar ni apa? Buang air besar. Apa maksud dia? Berak. Ya, betul. Bila kita nak makan apple tadi, dia berjalan dekat perut kita dan dia akan keluar di punggung kita, iaitu kita berak. Okey. Dan itulah proses macam itulah yang akhirnya melegakan perut kita. Jangan tahan berak, itu sakit perut. Okey. Alright. Okey, alhamdulillah. Okey, itu maksudnya saya rasa kamu dah faham. Jadi untuk nombor 1 ni, melancarkan proses penghadaman ni maksudnya adalah kita melancarkan proses dalam perut kita. Jadi kita kena lukis di bawah ni. Okey, bawah ni kita akan lukis perut orang. Okey, perut orang Okey, sediakan satu ruang. Sebab kita akan lukis perut orang.
Ustaz kena lukis besar. Bawah ni kita akan lukis perut orang. Mungkin Ustaz akan ambil masa jugalah sebab kita nak lukis dalam anggota perut tu ada orang, okey? Okey. Kena lukis orang. Kena lukis orang usus perut orang, okey? Okey. Tak tahu cara dia, Ustaz akan tunjukkan. Okay, mula-mula sekali kita akan lukis kepala. Okey, kepala Macam mana nak lukis kepala? Soal Okay, cara nak lukis kepala. Alright. Kita buat kepala orang kita buat macam ni. Kita buat orang tu je tengok ke kiri lah. Okay. Okey, ini kepala orang. Tak payah lukis muka. Buat macam ni je. Nampak kan kepala orang kan? Nampak macam kepala orang kan? Memang kepala orang pun. Okey, lepas tu kita akan lukis badannya, badan orang. Besar sangat badan ni. Saya kecilkan sikit Okey. Okey dah. Ini kepala, ini leher, ini bahu. Di bawahnya, ni bukan perut lagi ni. Perut dekat bahagian bawah. Ini bahagian bahu. Perut tak sampai lagi. Okey. Alright, saya akan tulis sedikit dia gini di bawah bahagian bawah. Kali nak tulis panitia dulu. Okay. Ustaz, saya tak larat. Saya seorang je. Tak apa. Kepala tu tak cantik pun tak apa. Sebab kita fokus kita bukan kepala. Proses penghadaman ni adalah di bahagian perut, bukan kepala Kalau kamu lukis kepala tak cantik tak apa. Jangan lukis padam, tak cantik. Padam lagi tak nanti koyak kertas kamu. Okey? Ustaz, Okey, bahagian perut ni yang kita kira penting sebab proses penghadaman tu adalah di bahagian perut. Ustaz. Ya. Zoom kata pergi tandas. Tandas. Alright, silakan.
Ni perut. Okey, ni bahagian perut. Okey, bahagian perut ni Ustaz akan buat bulat. Ustaz tak ada tangan tu. Kita fokus kita perut tau. Perut. Memang tak ada tangan sebab kita fokus kita perut. Okey. Ustaz nak buat circle tu kat perut je. Apa dia kali? Dia buat circle tu kat perut je. Buat circle. Sebab kita fokuskan proses penghadaman tu adalah di bahagian perut. Buat satu bulatan perut, okey? Dekat sini kita lukis dia bahagian Ustaz kena buat kat bahagian atas sedikit. Okey. Okey, dekat bahagian perut ni, dekat bulat circle tu, bulatan tu, kita akan buat usus ataupun bagi bahagian empedu lah. Usus ni panjang, usus ni bentuk dia macam tali. Dia macam jadi Ustaz tak buat yang tu, Ustaz buat bahagian bahagian atas tu Ustaz rasa limpa ataupun empedu. Sikit Ustaz macam ni. Ya, Fatih. Okey, dekat bulatan tu kita akan lukis perut. Dalam perut. Bentuk dia macam ni. Okay, Ustaz akan zoomkan dalam perut ni. Okay, lukisan dia macam ni. Ustaz, kalau Ustaz boleh buat ketika, tapi kalau yang kat sini besar je macam mana? Ya. Tahu yang tiga. Saya buat dulu Ustaz, yang tu tambah ke? Ya, Ishraf. Yang tu tambah ke? Kena lukis. Dah buat dah. Tadi yang atas tu dah buat dah. Proses penghadaman tu dah buat dah. Okey. Buat bentuk orang. Ustaz, saya tak buat tambah, saya buat titik. Buat titik ya, buat titik. Boleh lah buat titik. Ini proses penghadaman dia. Makanan tu. Dia akan jadi najis.
Okey, dah. Siap. Ini. Okey, bagus. Bagus Akil. Macam tu. Dia. Inilah bahagian perut. Dia melancarkan bila kita tidur waktu yang malam, waktu malam kita tidur, kesan dia apa? Kesan dia melancarkan proses perut kita. Apa yang kita makan hari tu, apa yang kita minum hari tu, dia melancarkan perut kita. Dan bila kita bangun dia daripada tidur waktu pagi, kita akan rasa nak pergi tandas. Sebab kita akan buang air besar di tandas. Sebab kita, proses penghadaman tu berlaku ketika waktu tidur. Itu sebabnya kita kena tidur. Jangan tidur waktu siang. Tidurlah waktu malam. Boleh je tidur waktu siang kalau tak sihat. Contohnya demam ke kan, tak sihat ke, boleh tidur. Orang yang tak sihat, tandas. Okey, silakan Darusha. Ustaz, saya tak tidur pagi atau petang sebab saya tak suka sangat tidur. Bagus. Tapi macam petang kita ada kelas mengaji kan. Maksudnya lepas habis kelas mengaji, kita solat asar, kita main. Macam contohnya kita tidur waktu tengah hari lah. Sebelum kita dah habis kelas dalam pukul lepas kita solat Zuhur tu, bolehlah tidur kejap. Contoh kan. Tapi jangan tidur sampai tertinggal waktu kelas mengaji. Kalau Ustazah Fatimah telefon saya pukul 3 pukul 2. Dua memang boleh, tapi itu macam nak dekat 3 je. Saya kena besarkan gambar. Besarkan gambar dia. Melancarkan proses penghadaman. Inilah perut kita ni. Okey, seterusnya. Dah? Yang kedua. Dah siap dah? Cukup ke masa? Ya. Dah siap? Okey. Yang kedua. Dah siap dah semua? Yang pertama dah siap? Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Apakah dia? Yang kedua, pertama melancarkan proses penghadaman. Yang kedua, bawah dia yang kedua. Ustaz, saya buat sampai nombor 2. Membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Membina dan membaiki sel-sel yang membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Ustaz, saya buat sampai nombor 2 je. Ustaz. Ya. Dah kawan.
muat nombor 2 je. Nombor 2 je. Membina dan membaiki sel-sel yang rosak dah tulis dah? Dah. Okey, tak apa. Buat dulu. Ni. Oh, okey. Buat kat sebelah ni. Mana? Okey, betul. Okay, dekat sebelah yang tu nanti kita akan lukis bentuk sel-sel bukan sel, kita panggil urat badan. Ni bukan tulis seorang ke? Kita akan nanti masih lagi usaha rasa bahagian mana kalau di bahagian membina sel-sel yang rosak ni. Membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Ustaz, Ya. takkan seorang lagi ni. Sel-sel yang rosak kat mana Dekat bahagian cantik. Kat mana sel yang rosak tu? Ni di bahagian badan ni. Okey, saya rasa saya dah dapat tahu. Dekat tangan. Sel dekat tangan. Okey, kenapa tahu? Dekat tangan. Sel tu Ustaz kita akan lukis gambar tapak tangan. Okey, tengok Ustaz ni lukis seorang ke? Bukan. Tapak tangan. Tangan kita. Okey, cara dia nak lukis tangan, tengok Ustaz buat tangan. Okey, dah siap dah ni. Membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Dah tulis dah? Ada yang belum tulis? Ustaz, saya tahu nak lukis tangan. Okey. Ustaz, boleh tak saya lukis tangan dulu? Okey, tangan tu tapi jangan tulis kuku pula. Kita bukan nak bahagian kuku tu, kita nak di bahagian dalamnya. Macam-macam bahagian tadi yang kita lukis tadi, kita lukis bahagian perut kan. Proses penghadaman kita lukis bahagian perut kan. Bukan kita lukis ada pusat orang tak. Kita lukis dalam badan dia tu. Okey. Saya Ustaz Firdaus tu. Ya, Tuan Balkis. Ada tak ada nama Adli dia ni Jelani? Jadi, Adli Danish kelas mana? Kelas mana? Adli Danish. Kualiti. Adi Danish ada dalam ni. Mali Adik Ustaz Amir kan? Tengah cari Islami. Tak ada. Adi Danish tak masuk pula hari ni. Oh, okey. Tak ada. Dia tak masuk hari ni. Tak pasal pun nama dia. Kelas ni kan Ustaz? Dia kelas ni. Kelas ni. Okey, tak apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, dekat bahagian ni kita akan lukis gambar tangan. Buat tangan macam mana? Okey, tangan. Ishraf ada burung kat rumah. Ada bunyi burung Ishraf. Ada bela burung. Ustaz, saya tak muat tulis nombor. Oh ni, nombor 2 ni. Tak, saya kena buat soalan pula. Oh tak apa. Tak muat
Kamu ada buat kat sebelah kan? Ustaz, tak apa ke buat tangan tak jadi macam Ustaz lah. Saya Tak buat. apa, tak apa. Yang penting bentuk tangan lah. Yang penting bentuk je bentuk tangan. Jangan apa bentuk tangan kaki ayam pula. Itu kecil sangat pula tangan. Ada burung Ashraf? Burung. Burung apa tu? Bunyi burung apa? Dia lain bunyi burung tu. Bunyi burung dia ada banyak bunyi tau. Itu bunyi burung apa? Entah. Dah tahu. Dia macam bunyi burung murai. Bunyi burung murai. Bunyi burung murai. Dia suka menyanyi. So dia menyanyi lah tu. Kita tak faham dia nyanyi apa. Dalam Quran cakap burung yang berbunyi-bunyi tu, burung ni sedang bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak faham dia. Dia tengah bertasbih dengan Allah. Kita tak faham dia apa dia cakap. Macam ayam berkokok. Kita tak faham pun ayam tu berkokok. Tapi dalam Quran cakap binatang-binatang ni mereka bertasbih kepada Allah. Okey, dekat tangan ini kita akan buat satu bentuk sel-sel yang rosak tu. Okey, ini kita buat dia punya ni Lepas tu kita akan buat bulatan special. Kita buat bulatan Okay, bulatan tu macam dalam dia macam dalam perut tadi kan. Bulatan ni. Okay, dalam bulatan itu, dalam tangan kita tu ada bentuk sel. Sel ni macam urat lah. Kita akan zoomkan dekat bahagian sini. Cara nak lukis dia. Bentuk dia macam ni. Okey, dah siap. Dah siap. Ustaz boleh rehat sekejap? Okey, kita rehat dulu. Alhamdulillah, rehat dulu. Kita ada wakil lagi 4 minit lagi sebelum Ustazah masuk. Ustaz, dalam tangan tu Ustaz. Dah siap. Ya Fatih. Ustaz, dalam tangan satu. Apa dia? Dalam tangan tu macam tu. Sini. Nanti bentuk sel, bentuk urat. Dia ada dalam lapisan tangan kita ni, dia ada banyak urat. Dia ada banyak urat dan kita tak tahu bentuk. Kadang-kadang ada bentuk kecil-kecil tapi bentuk dia tak adalah besar macam tu. Dia bentuk kecil sangat. Dia ada bentuk macam tu. Virus. Macam Spiderman kan? macam tak ada lah kan. Maksudnya ni urat. Urat dia macam dia ada, kita tak nampak dia kecil sangat. Okay, so akan zoom out. Okay, so akan besarkan lukisan Ustaz ni. Okey, dah. Membina
sel-sel yang rosak. Alright. Ustaz dengar. Dah siap? Okey, dah ada. Kita ada 2 minit lagi. Kita akan savekan. Saya pun dah siap. Saya akan showkan dalam satu gambar Ustaz. Okey, ingat ya. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar kepentingan rehat dan tidur. Pertama, kepentingan rehat dan tidur ni melancarkan proses penghadaman perut kita. Kita melancarkan proses penghadaman perut kita. Yang kedua, membina dan membaiki sel-sel urat kita yang rosak. Bila kita tidur, urat-urat badan kita ni, sel-sel dalam badan kita ni jadi sehat. Yang pentingnya kita tidur pada waktu malam. Okey? Ingat, jaga kepentingan tidur, jangan buat perkara yang tak baik pada waktu malam, main game ke apa ke sampai tak tidur malam. Bahaya. Kita kena tidur waktu malam. Ustaz rekod ke? Ya? Ustaz rekod eh? Ustaz rekod, yes. Nanti Ustaz akan, kamu boleh tengok dalam YouTube. Kamu buka kamera kan? Kalau kamu buka kamera, muka kamu ada dalam YouTube. Kamu type 2 Maliki. Kamu buka YouTube, kamu type 2 Maliki. Gambar kamu, nampaklah gambar kamu. Nampak gambar Muslim. Nampak gambar Alif. Ustaz dah ada nampak gambar Aklan. Ustaz dah letak gambar. Ustaz dah letak ke YouTube ke? Yang ini Ustaz tak letak lagi, tapi semalam Ustaz letak. Semalam Ustaz letak gambar kita belajar hadas semalam. Fiqah. Nanti kalau kamu ada masa lapang nanti kamu buka YouTube, kamu type 2 Maliki. Nanti kamu jumpalah video Ustaz tengah mengajar kelas kamu. Okey, masa Ustaz dah habis. Saya rasa lepas ni masa siapa? Lepas ni? Lepas ni masa siapa? Ustazah? Ustazah Fasihah. Melayu Ustazah Fasihah dah masuk belum? Okey, masa kita dah habis. Minggu depan kita akan sambung lagi. Ada lagi 3 dan 4. Kita baru buat 1 dan 2 kan. Minggu depan kita akan sambung nombor 3 dan nombor 4. Okey, kita tutup dengan tasbih tifarah dan suratul as. Nanti dulu. Itu waktu akhir. kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.